Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okeylah, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan akhlak darjah 3. Okey, dalam pelajaran yang pertama kita akan belajar tajuk berbudi bahasa. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat apakah erti budi bahasa. Budi bahasa ialah tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Budi bahasa ialah tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Okey, dengan tutur kata yang sopan, ia melambangkan seseorang itu berbudi bahasa. Tutur kata yang sopan juga melambangkan yang seseorang itu berperibadi mulia. Okey, apabila kita menjadi seorang yang bertutur kata sopan, berbudi bahasa, ia akan menjadikan kita seseorang yang dipandang mulia, juga disenangi oleh orang ramai, senang didekati oleh sesiapa sahaja. Baiklah, seterusnya kita akan tengok budi bahasa ni penting dalam pergaulan. Okey, bersama siapa? Yang pertama, bersama ibu bapa, ahli keluarga, guru, rakan-rakan, orang tua, tetamu, jiran dan sebagainya. Jadi, dalam kehidupan seharian kita, pergaulan dengan sesiapa sahaja pun mestilah dalam keadaan yang berbudi bahasa. Seterusnya murid-murid, saya nak tunjukkan contoh berbudi bahasa. Berbudi bahasa dengan ibu bapa. Kita boleh tengok dalam gambar ni di mana seorang anak ini jalan bila di depan ibu bapanya dia menunduk. Okey, contohnya Nur Aini ni dia berjalan di hadapan ibu dia. Maafkan saya ibu, ayah, izinkan saya lalu. Ibu, silakan. Terima kasih ibu, ayah. Sama-sama, jalan baik-baik ya. Okey, ini adalah contoh budi bahasa, tutur kata yang sopan daripada seorang anak kepada ibu bapanya. Contoh yang kedua, berbudi bahasa dengan orang yang lebih tua. Katakanlah awak naik bas, dalam bas tersebut ada orang tua tapi tak ada tempat duduk. Jadi sebagai orang yang lebih muda, silakan duduk pakcik, terima kasih nak, sama-sama. Itu adalah contoh perbualan yang berbudi bahasa. Seterusnya, berbudi bahasa dengan tetamu. Apabila ada tetamu yang hadir ke rumah, apa khabar makcik? Khabar baik. Silakan duduk makcik. Nanti saya panggilkan ibu. Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh budi bahasa seorang budak dengan orang yang lebih tua yang datang ke rumah sebagai tetamu. Baiklah, contoh berbudi bahasa yang seterusnya adalah berbudi bahasa dengan kawan-kawan. Okey, gambaran ini menunjukkan dua orang sahabat berada di perpustakaan. Maafkan saya Amirah, saya tidak sengaja melanggar kamu. Saya nak cepat. Amirah pun menjawab, tak apa, saya maafkan. Itu adalah contoh perbualan yang berbudi bahasa di antara kawan-kawan. Baiklah murid-murid, contoh lainnya berbudi bahasa dengan guru. Maafkan saya ustazah, saya kurang faham dengan apa yang ustazah jelaskan tadi. Boleh ustazah terangkan sekali lagi? Okey, di mana murid ini meminta penjelasan daripada ustazahnya dengan bahasa yang baik, dengan cara berbudi bahasa. Boleh Zaid, saya akan terangkan sekali lagi. Terima kasih ustazah, sama-sama. Ini adalah contoh sifat berbudi bahasa di dalam kelas di antara seorang murid dan juga seorang guru. Baiklah murid-murid yang seterusnya, ustazah nak tunjukkan bagaimanakah orang yang buruk budi bahasa. Orang yang buruk budi bahasa adalah contohnya, antara sifat-sifatnya dia bercakap kasar. Seterusnya, dia tidak mahu memohon maaf apabila melakukan kesalahan. Pertama tadi dia bercakap kasar. Bila dia bercakap dengan orang dia akan bercakap kasar ataupun meninggi suara. Yang kedua, bila dia melakukan kesalahan, dia tidak mahu memohon maaf. Dan yang ketiga, dia selalu meninggi diri bila bercakap. Nak puji je diri, dialah yang terbaik, dialah yang paling bagus. Yang keempat, gunakan bahasa yang kesat bila berbual. Tak pernah dia nak menggunakan bahasa yang elok. Itu adalah ciri-ciri orang yang buruk budi bahasanya. Seterusnya, tak suka bertegur sapa. Okey.
itu juga menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang sombong, selalu bermasam muka, susah nak senyum. Selain daripada itu, orang yang buruk budi bahasa juga dia adalah orang yang tidak bersyukur. Okey, dengan nikmat yang dia dapat, dia selalu saja merungut. Dan dia juga orang yang tidak berterima kasih apabila menerima bantuan ataupun apa sahaja daripada orang lain. Baiklah para murid, di akhir pelajaran ini Ustazah harap awak faham apa yang dikatakan erti budi bahasa. Budi bahasa ertinya apa? Sila tuliskan. Yang kedua, kita mestilah berbudi bahasa dalam pergaulan dengan siapa? Ibu bapa, keluarga dan sebagainya. Yang ketiga, tuliskan 4 sifat orang yang buruk budi bahasanya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.